dan dikehendaki dengan katanya adalah kita muta'alluq dengan segala hal diri kita, yakni adalah kita sekalian lagi bermasing-masing dengan segala kelakuannya dan segala hukumnya dan rupa kita, kerana adalah bagi tiap-tiap yang wujud itu ada mahiyah kejadiannya. Jadi tu saya kita ni kata kita ni atas diri kita ni, kita duk takluk, kita duk retah, kita duk suka bahawa kita lah masing-masing kelakuan kita, keputusan kita, hukum keputusan kita lah, rupa kita. Sedangkan setiap yang maujudat, mana setiap alam ni, makhluk ni, ada mahiyah, ada hakikat kejadian makhluk. Jadi kita ada hakikat kita, nak tahu. Dan ada pun halnya dan martabatnya dan hukumnya pada kita tu adalah sekaliannya itu lelagi dalam maklum ilmunya, ilmu Allah yang qadim. Sedangkan semua tu ada dah dalam ilmu Tuhan azali lagi, tapi kita tak suka benda tu berlaku hari ni lah. Dan kita yang buat, kita yang lakukan, tak siapa, tak maklum bahawa itulah daripada ilmu Allah yang qadim. Mana azali lagi dah ada dah, cumanya perbuatan dia nak menyatakan malam ni. Alah gitu kan. Dan dikehendaki dengan katanya, dan adalah yang demikian itu di dalam kepala segala bukit itu. Hak kata dalam segala bukit itu iaitu martabat wahdah. Sebab martabat wahdah ni nak menyatakan ada alam ni dalam takluk ilmu Allah. Dah kata. Yakni di dalam ta'yun awal. Hak titik-titik so tu. Yang dinamakan dia martabat wahdah yang ijmal. Martabat tu martabat so, ya ijma tu secara seguguh, secara sekupu ataupun secara jumlah. Yang terdahulu sebutnya dia kata dia ayat dah dulu. Maknanya semuanya duduk dalam titik tu lah. Gapo akan jadi daripada benda tu mula jadi sampai kepada tak ada pula pun, dan gilah warna benda tu semua lengkap dah di dalam wahdah tadi. Tetapi wahdah tadi makhluk ni hanya nyata dalam ilmu Allah. Sebelum tu dalam al-ahdiyah maknanya makhluk ni tidak nyata lagi dalam segala dalam ilmu Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan tu tak tahu dah, tetapi benda tu tak nyata ni secara ilmu. Tapi kita kena faham bahawa Tuhan ni Maha mengetahui. Lagu-lagu mana pun kecepat dari segi ilmu. Jadi kita kata Tuhan tu tak ada lagi makhluk dalam ilmu dia, hakikatnya sudah ada berlaku. Sebab dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Duduk situlah. Dan dikehendaki dengan katanya, aku engkau di dalamnya, dan kami engkau, dan engkau ia, itu yakni pada pihak ijmalnya, belum lagi tafsil. Jadi hak kata tu dalam keadaan jumlah, dalam keadaan seguguh tadi ada belaka ada makhluk, tapi ingat masa tu hanyalah dalam ilmu Allah. Jadi tak ada lagi makhluk ni satu persatu, tak ada lagi. Tak ada lagi nak kata bulan, bintang, bukit, nak kata
dunia nak kata apa nama ni, akhirat tak ada lagi masa tu. Belum lagi tafsir, belum lagi dihuraikan secara sesat. Tiada berbeza setengah daripada setengahnya. Jadi di alam wahdah ni tidak berbeza. Tak ada beza, sama. Dalam titik tu lah berlaku. Sama dalam titik. Jadi tak tubik lagi berapa nama, tak tahu berapa, tapi benda tu sudah ada. Ya. Pada martabatnya itu, iaitu martabat wahdah tadi. Tetapi yang aku itu, aku jua. Jadi aku tu, mengaku aku tu, aku jua iaitu zat Allah wajib wujud. Dan engkau itu, engkau jua, makna mu pun mu je. Dan ia itu, ia jua. Maknanya ia ke aku ke engkau ke semuanya Allah pada martabat tu. Sebab kita tak ada lagi cara tafsirnya halal itu. Dimisalkan yang demikian itu dengan tiada tasbih, misalnya tak ada serupa gapo-gapo nak berupa gapo, tak ada lagi masa tu. Seperti setitik air yang gugur ia ke dalam laut. Serupalah air, sebutir air tu jatuh dalam laut tu, maknanya tak nyata gapo-gapo lagi. Maka tatkala tiada dapat kita membezakan akan dia. Jadi kalau apabila dia jatuh ke laut tu air tu, kita tak boleh beza dah. Tak boleh beza ni air ni laut, tak boleh dah. Daripada laut itu, maka kita kata air itu laut. Maka kita kata air dia jatuh dari laut tadi. Air itu laut dah lah kita kata. Sedangkan tak ada air tu, air hujan jatuh tadi, setitik tadi. Jadi air itu suku, air laut itu suku. Dan laut itu air. Laut kita tahu dah air, nak ke mana-mana pun. Akan tetapi yang laut itu, laut juga laut lah. Air tadi air lah. Kenapa situ? Dan air itu air juga. Tiada didapat bertukar sekali-kali. Tidak kata bertukar ada. Air laut lah. Air hujan lah. Tetapi bila air hujan itu jatuh dalam laut, maka kita pun nyatalah laut. Tak nyata dah air hujan tadi. Begitu juga kita ni, apabila kita kembali kepada Allah dan kita faham semua ni adalah Allah, maka tak ada lah kita, tak ada lah keakuan kita. Jadi ketempuh hari ni molek, ketempuh hari ni dia rakyat lagu mana, kita ni nak buat keakuan kita, nak buat aku tu lah. Ada mengaku aku gotu, aku goni, aku nak buat hal tu lah. Sebab selagi ada aku tu, maka keimanan kita tidak bulat, tidak nyatanya Allah. Nak buat aku. Dia ketempuh hari ni Masjid Kasar, masjid lain pun serupa ya. Jadi dia kata kita ni nak buat aku tu biar sampai kepada hakikat keakuan tu. Hakikat keakuan tu apa dia? Iaitu makuan, iaitu yang mengaku. Lagi. Kerana adalah sekaliannya hakikat itu tiada dapat bertukar-tukar. Secara hakikat yang tak bertukar, air suku, laut suku, makhluk suku, Allah suku, tidak sekali. Tetapi kita tengok dari segi PN tu, nampaknya serupa. Air hujan jatuh dari laut tu jadi suku. Kita tengok tak nampak air hujan, nampak laut. Begitu juga apabila kita sapa kepada tiada yang berkuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mengetahui, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata melainkan Allah juga. Dan kalau kita sapa kepada peringkat tinggi, dia kata tiada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu peringkat tinggi lah tu. Dia ke al-ahdiyah. Gitu.
Dan tatkala tiada adalah kita ingat akan air yang setitik itu dengan sebab khairan kita daripada memandang laut. Jadi bapa yang kita tak teringat ke air jatuh setitik dari laut tadi sebab kita heran. Kita terkejut tengok laut tu luas. Sehingga kita terlupa bahawa air tadi ada dalam laut tadi, air hujan tadi. Terlupalah sebab heran kita kerana memandang laut yang luas. Gitu juga orang yang orang yang abid, orang yang buat ibadat, orang yang sapa kepada Allah Ta'ala, seperti kita kata orang muqarrabin, maka dia buat ibadat dia nampak Tuhan. Segala-gala dia nampak Tuhan, tak ada dah lain. Dia lagi tu. Kenapa? Kerana bila sapa kepada martabat tu, barulah kita berasa heret, barulah kita berasa bahawa yang semuanya Tuhan berlaku. Yang ada pun Tuhan, yang berkuasa Tuhan. Apa-apa saja yang kita tengok kepada makhluk tu, hanyalah nak menyatakan Allah juga. Alah kata. Ya. Maka tatkala itu dapat kita katakan sekaliannya itu laut juga. Jadi ada heran kita berkata laut je lah. Hujan tak kata dah lah. Tak royak dah. Dia kata tak dijatuh air hujan ada laut. Tak kata dah. Dia kata tu air laut dah lah. Jadi heran kita kena luah laut tu, maka kita kata air tu laut. Sedangkan tadi air tu jatuh tak ada air hujan misalnya. Dan dikehendaki dengan katanya dan sekaliannya pada hu itu ia juga. Ya ini adalah sekaliannya itu pada martabat ahdiyah. Jadi apabila kita nampak hu makna dia pun dia, aku pun dia, kau pun kau, mana tak ada lah kita. Apabila tak ada kita, tu nama dia martabat ahdiyah. Martabat la ta'yun, makna tak ada kita, tak ada makhluk. Daripada pihak tamsin maknanya hapus dah, hilang. Tak rasa, tak nampak dah kita di situ. Yang kita nampaknya ialah wujud Allah. Apabila kita sampai pada martabat hadiah tu, maka tak nampak dah makhluk ni, yang nampak semata-mata Allah wajibal wujud. Alah gitu. Jadi sekalian rasul-rasul, nabi-nabi dan wali-wali biasa duduk situ lah. Biasa duduk, dia tak berasa pun dia nyata Tuhan berlaku. Sebab itulah tubik ayat khair wa ma yantiqu anil hawa in huwa apa dia? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mana tidak berkata Nabi Rasul tu sesuatu kecuali Allah. Semua dia kata tu wahyu Allah lah. Bukan dia. Walaupun bunyi di dia, tetapi hak tubik di dia tu bukan dia. Tubik dia tu Allah berlaku, daripada Allah berlaku. Tu maksud dia. Kalau ada Nabi dia rekod sendiri seperti kita. Aku rasa waktu hari royak ni lagi ni, kita royak kau orang. Misal. Tapi Nabi dia tidak begitu. Lagu mana tu hari royak lagu tu lah. Lagu mana nak terai pun lagu tu. Semua wahyu berlaku. Lagu tu. Dan wahyu tu bersapa dalam berbagai cara. Ada secara bunyi loceng, ada malaikat mari, ada suara, ada melalui batin dia. Maknanya benda tu berbagai cara wahyu tu semuanya daripada Allah. Dan Nabi kita tak akan berkata, tidak akan buat, tidak akan duduk kecuali wahyu Allah. Lagi tu. Jangan kita kata Nabi seperti kita aja. Berok kecil tidur duduk pakai dak lain. Dia buat tu semua hak Tuhan suruh. Tak seperti kita tidur ikut sedak kita, jalan ikut sedak kita, mandi ke pakai ikut sedak kita berlaku. Nabi tidak begitu, dia buat tu hak Tuhan suruh berlaku. Mandi lagu mana, duduk lagu mana, berjalan lagu mana. Tidak seperti kita dak. Kita nak rasa sedak lagu mana. Tak buat rasa sedak walaupun benda tu salah. Lagu tu.
Kerana tiada menerima di sana itu lain daripada lain pada dia lah, daripada dia Allah. Tak ada kadar, tak ada dah kita, maka tu Allah dah, tak ada lah benda lain. Tidak kata tu kepada orang, kepada makhluk. Gelarkan kepada tu dia tu kepada makhluk dah. Dia tu Allah dah. Dan ialah yang dinamakan hudrat la syai'an ma'ahu. Siapa kepada hudrat, makna siapa kepada tepat la syai'an, tidak ada sesuatu ma'ahu, serta sesuatu. Makna yang ada hanyalah Allah wajib al-wujud. Dan segala hudrat yang di bawahnya dinamakan hadratu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bawah pada hudrat la syai'an ma'ahu tu, hudrat wa huwa ma'akum, dan dialah bersama kamu aina ma kuntum, di mana kamu melihat, di mana kamu berada. Maknanya bagi demo ni mana dia duduk pun nyatanya Allah. Sebab itulah tu waktu bit pula ayat Quran tu. Lagu mana ayat Quran tu? Fa aina ma tuwallu fasamawat Allah. Mana mu duduk mengkelih, mu tengok dirimu sendiri pun hanya nyata Allah, bukan nyata dirimu dah. Dan dikehendaki dengan katanya, maka tanyalah olehmu akan orang yang wasil, yakni apabila sampai engkau kehendaki mengetahuikan yang demikian itu, maka tanya olehmu akan orang yang sampai kepada pengetahuan itu. Maka apabila tanya akan dia, nescaya diberi jawabnya akan dikau daripada demikian itu, daripada demikian semuanya daripada Allah. Ni bagi orang yang nampak, dia akan nampak lagi itulah. Jadi semua ni gitu gini kot daripada Allah juga, tidak daripada yang lain. Boleh kita bicara dulu. Kita bicara dulu gapo kita nak suruh kita ni faham. Sebab ayat dia ni belik-belik ni kita kena faham. Ada saya baca buku tadi, tengok ada Amir tanya apa ni hadas. Hadas tu ha alif dasa. Bukan hadasa dah. Kalau hadas tu hadas kecil, ada besar dia dah. Hadas tu maknanya makhluk yang baru. Yang baru tu maknanya makhluk lah. Ada ke apa? Dia tak ada ke apa? Nak tanya ni. Jadi dia duk bicara malam ni nya, lagu mana martabat wahdah. Kalau secara tulis tak titik nak tulis gapo. Kalau tarik tu jadi alih, jadi ba tu wahidiyah tu. Sebab nak bunyi tu. Kalau ba kat buah, buku misal, budak je satu ngaji tu. Tu kaedah dia. Maknanya cara ajar budak lah tu cara Islam. Maknanya di pada titik tu tarik. Alif, ba, ta, masa semua tu. Cara dia. Alif tu pula gapo? Ayuh ke? Gapo lagi? Gapo yang berkaitan dengan alif tu. Tu. Apabila nyata nama apa ke gapo tu nama dia alif insan. Hak nak serupa tu dia panggil alam misal. Lagu tu dia. Kalau kita faham kat tu ke, ilmu gon ni mudah ya. Tapi kerana kita letak dalam kepala kita ni ilmu tasawuf ni payah. Maka kita tak sih mengaji. Apabila tak sih mengaji, maka kita sesat dalam mengenal Allah. Orang tak mengaji gon ni nak kenal Tuhan lagu mana? Tekod atas balasuh, atas masjid, dia tahulah ilmu Tuhan. Turutan ilmu dia selalu. Sedangkan ilmu ni mana-mana duduk ilmu Tuhan. Cuma dia nyata di kita. Untuk kenal dia, untuk tahu dia. Tak bolehlah mengaku aku pandai, aku bijak. Bagi orang yang
ada ilmu hakikat, dia tak mengaku begitu. Dia kata dia bodoh, nak bijak tu Tuhan, tidak dia. Nah, kalau kita ngaku selalu, batu dah lah kita hikayat sebutir kalau kita ngaji. Semata-mata nak buat aku. Sebutir kita, duk perai nak buat aku. Sampai habis kita, aku ada lagi. Ini payah. Kita lah mengaji tu. Habislah kita tu. Berapa kali habis kita hikayat tu. Ada lagi kita. Tak nampak lagi Tuhan. Tuhan ampunnya kita. Kita kata kita nampak dah, kenal dah. Tapi sebenarnya dah. Allah ni kita minta pada Tuhan. Mohon dan harap kepada dia. Supaya dia buka hidayah kepada kita. Taufik tu. Supaya jelas dia. Sebab itulah Allah kalau kita tengok dalam YouTube macam-macam orang tanya. Tuhan duduk mana? Cuba baca lah. Tuhan duduk mana? Ada kau bagi kau kode ni kata. Kalau Tuhan tu duduk atas arah jangan bicara lah. Kau kode dia tidak, kau salah dia panggil. Kau salah atau kau kode dia tak bicara. Tuhan atas arah. Lagu mana? Suruh Tuhan. Tapi kau baru ni, kau baru ni, dia apa nama dia panggil, dia cuba ulah. Macam kita rakyat lah, macam kita kata Tuhan ni atas aras. Pertama ni kita kena faham aras. Aras tu apa dia? Aras ni atas sekali alam. Atas pada arah tu tak ada alam. Kena faham hasil tu dulu. Apa-apa tu kata aku di atas arah tu. Maka bolehlah kita persoal, bolehlah kita bincang bahawa kalau atas pada arah tu Tuhan ni nyata, senyata-nyatanya tidak tuduh dengan sesuatu dengan makhluk. Sini ada kata ada Tuhan? Ada. Bertepat ke ada? Tak tepat. Tetapi nyata di mana-mana. Sebab itulah. Dalam Quran tu, kita sik aja baca. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah ni nyata atas tiap-tiap sesuatu. Kita baca sini ayat. Begitu juga. Innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah ni meliputi ia atas sesuatu. Apa maksud meliputi lagu mana? Tak boleh kata depan, tak boleh kata belakang, tak boleh kata atas, tak boleh kata bawah, tak boleh kata dalam, tak boleh kata luar. Dia dah meliputi. Sebab tu kita Usuluddin kata Tuhan ni tidak bertepat. Dan kata ada bawah, ada atas, besar kau kecil kau.